Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Sarah Nazaki dalam DBKK TV Online, edisi 1 Julai 2020. DBKK ke arah platform digitalisasi menyahut saranan Kerajaan Negeri Sabah untuk mengoptimalkan aplikasi digital dalam perkhidmatan awam. DBKK e-Services merupakan pencapaian Jabatan Teknologi Maklumat dalam memantapkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat awam secara dalam talian ataupun online. Revolusi teknologi telekomunikasi dan multimedia tanpa had kini menjadi perkara penting dalam urusan kehidupan seharian kita. Dilancarkan pada 25 Oktober 2018, DBKK e-Services menawarkan pelbagai kemudahan pembayaran secara dalam talian. DBKK e-Services merupakan portal web yang menyediakan saluran atas talian untuk orang ramai berurus niaga dengan DBKK seperti membayar cukai pintu, memperbaharui lesen perniagaan dan lesen-lesen DBKK dan membayar kompaun. Satu ciri DBKK e-Services yang amat unik adalah yang merupakan satu-satunya sistem dan juga sistem yang pertama di negeri Sabah yang membolehkan pengguna memuat turun dan mencetak lesen perniagaan dan lesen DBKK sendiri tanpa pergi ke DBKK untuk mendapatkannya. DBKK e-Services telah menerima sambutan yang amat memberangsangkan sejak pelancarannya pada tahun 2018. Respon daripada orang ramai memang amat menggalakkan. DBKK e-Services juga telah membuktikan keberkesanannya untuk terus beroperasi sepanjang tempoh PKP apabila semua kaunter-kaunter DBKK terpaksa ditutup. Pencapaian DBKK e-Services sebagai Johan dalam pertandingan Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah 2019 bagi kategori Anugerah Inovasi dan Pembudayaan ICT Negeri dan Johan Keseluruhan dalam Anugerah Khas Setiausaha Kerajaan Negeri ternyata menunjukkan komitmen dan usaha tinggi Jabatan Teknologi Maklumat dalam memantapkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Orang ramai amat digalakkan untuk berurusan secara dalam talian dan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan DBKK e-Services. Operasi bersepadu PKPP yang dilaksanakan pada 26 Jun lalu mendapati masih terdapat segelintir peniaga dan orang ramai yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pemantauan ke atas pematuhan prosedur operasi standard SOP digiatkan dalam operasi bersepadu PKPP. Operasi bersepadu tersebut telah dilaksanakan di premis perniagaan kawasan Bandaran Berjaya dan melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Penguatkuasaan DBKK, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hasil pemantauan mendapati beberapa buah bar telah menjalankan perniagaan dan dikunjungi oleh orang awam. 2 bar didapati tidak mempunyai lesen niaga DBKK dan tidak mematuhi SOP Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana bar masih belum dibenarkan untuk beroperasi semula. Pemantauan ke atas pematuhan PKPP dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan terus dilaksanakan dari masa ke masa. Dalam ops putus ini yang dilancarkan oleh pihak DBKK melibatkan seramai 160 anggota penguatkuasaan dan di antara tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam ops putus ini adalah untuk menasihati orang awam, memeriksa premis-premis dan sepanjang tempoh PKP ini pihak DBKK telah memeriksa lebih kurang 10,000 premis dan juga telah mengambil tindakan penguatkuasaan di mana telah menutup lebih kurang 237 premis perniagaan yang tidak mematuhi SOP ataupun tidak tersenarai dalam premis-premis yang dibenarkan untuk beroperasi. Ada 11 kesalahan yang kita keluarkanlah kita temui dan ini termasuklah juga premis yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkanlah.
tegas, mesra dan berhemah. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Diketuai oleh Encik Abdul Mukti Haji Muklish. Jentera jabatan ini digerakkan dengan kekuatan anggota seramai 211 orang melalui 9 struktur bahagian. DBKK TV Online minggu ini akan membawa anda untuk mengenali fungsi dan peranan Jabatan Penguatkuasaan DBKK. Bermula sebagai bahagian penguatkuasa Majlis Perbandaran Kota Kinabalu MPKK yang hanya diketuai oleh seorang Chief Enforcement Officer ketika itu telah dinaik taraf menjadi Jabatan Penguatkuasaan pada 1 November tahun 2003. Jabatan ini menguatkuasakan undang-undang kecil dan undang-undang lain yang diguna pakai serta peraturan-peraturan DBKK selaras dengan wawasan dan visi DBKK untuk menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebuah bandaraya yang sejahtera. Tahun 2018 menyaksikan penubuhan pasukan baharu di bawah Jabatan Penguatkuasaan DBKK, pasukan KK Watch. Kami dari tim KK Watch Taman Awam Teluk Likas mempunyai 3 tim, 2 daripada Taman Awam Teluk Likas dan 1 tim lagi berada di Taman Tun Puat. Fungsi KK Watch di taman-taman awam ini adalah bagi memastikan keselamatan para pengunjung sepanjang laluan trek dan memastikan keselamatan harta benda di bawah jagaan DBKK. Di samping memastikan pematuhan setiap pengunjung terhadap SOP yang disediakan. KK Watch ini dianggotai oleh 1 orang pegawai dan bersama 8 orang anggota, dan masa penugasan KK Watch di teman-teman awam ini adalah seawal jam 5.30 pagi sehingga 10.30 malam. Bagi mengawal selia keselamatan di Pusat Pelupusan Sisa Pepejal yang terletak di Kayu Madang pula, 1 unit baharu diwujudkan, iaitu Unit Kawalan Pusat Pelupusan Sampah Kayu Madang. Unit ini dianggotai oleh 9 orang kaki tangan DBKK yang terdiri daripada 2 kaki tangan Jabatan Penguatkuasaan dan 7 kaki tangan Jabatan Kejuruteraan yang ditempatkan ke Jabatan Penguatkuasaan dan ditugaskan mengikut shift harian. Unit Kayu Madang adalah unit yang baru ditubuhkan dan diletakkan di bawah kawal saliaan Jabatan Penguatkuasaan. Pertama, mengawal keselamatan sekeliling, mengawal pintu utama. Seterusnya, anggota-anggota di sini juga bertanggung jawab untuk memantau keadaan dalam tapak pelupusan dan memastikan tiada struktur-struktur haram yang didirikan oleh pemungut-pemungut sampah. Saudara, saya kini berada di tapak semayan Jabatan Landscape Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat berkumpul bagi anggota pasukan tindakan kecemasan DBKK sebagai persediaan berlakunya kejadian pokok tumbang ataupun dahan patah dalam kawasan Kota Kinabalu. Sedia berkhidmat, pasukan tindakan kecemasan DBKK sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi kejadian bencana alam seperti angin kuat ataupun hujan lebat. DBKK TV Online minggu ini melaporkan kepada anda tindakan operasi PTK DBKK susulan kejadian hujan lebat pada 27 Jun lalu. Kejadian pokok tumbang atau dahan patah semasa hujan ribut atau angin kuat sering menyebabkan jalan raya terhalang dan membahayakan orang awam apabila terdapat dahan pokok yang tersangkut dengan kabel atau tiang elektrik.
Sejumlah 9 laporan pokok tumbang atau dahan patah telah diterima oleh pasukan tindakan kecemasan pada 27 Jun lalu dan penyelarasan operasi pembersihan diselaraskan oleh Encik Robert Lipon selaku Ketua Koordinasi Pasukan. Pasukan ini turut dianggotai oleh kaki tangan Jabatan Landscape, Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Kejuruteraan DBKK. Kerja-kerja pemotongan dan pembersihan turut dilaksanakan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, Sabah Electric City Sendirian Berhad dan pihak kontraktor berkaitan iaitu Globinaco Sendirian Berhad. Memeriahkan suasana malam minggu anda di Jalan Gaya, kini api-api Night Food Market telah dibuka kepada orang ramai. Diadakan pada setiap hari Jumaat dan Sabtu bermula pukul 6 petang hingga 12 malam. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi api-api Night Food Market dan sentiasa patuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Baiklah saudara, paparan diary di BKK sebentar tadi mengakhiri laporan di BKK TV Online untuk minggu ini. Teruskan ikuti info-info terkini melalui laman Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Untuk itu saya Nur Sarah Nazaki. Assalamualaikum dan jumpa lagi.